Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam 14 Ramadan. Kita masih lagi dalam perbincangan dan perkongsian ilmu dalam konteks bab metodologi penyelidikan, dan hari ini spesifik tajuk dia adalah pemilihan metodologi dalam penyelidikan. Okey, kita pergi dulu maksud kenapa kita kena buat pilihan dalam metodologi penyelidikan? Kerana dalam sebuah penyelidikan kita ada beberapa kaedah. Kaedah digunakan satu, ada gunakan lebih daripada satu. Jadi aspek pemilihan kaedah harus kita lihat dalam konteks pemilihan dalam metodologi penyelidikan. Jadi pemilihan kaedah untuk mengadaptasi ataupun apply, penyelidik boleh menggunakan sama ada dalam nak menjawab persoalan kajian dan objektif kajian, kaedah tunggal ataupun monomethod boleh digunakan, kaedah gabungan atau kaedah campuran mixed method, begitu juga dengan kaedah pelbagai iaitu multi method. Jadi kita ada tiga kaedah, kaedah tunggal monomethod, kaedah campuran iaitu mixed method, dan kaedah pelbagai dia panggil multi method. Jadi ada tiga keadaan, tiga kaedah ini kita kena decide, kita kena pilih yang mana yang paling bersesuaian dalam menjawab kita punya objektif dan persoalan kajian. Okey. Dari segi yang pertama, kaedah tunggal. Okey, bila kaedah tunggal ni bermaksud kita hanya gunakan satu. Satu kat sini membawa maksud sama ada kita gunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Jadi hanya gunakan satu, saya gunakan kuantitatif sahaja. Itu namanya kaedah tunggal kuantitatif. Saya hanya menggunakan kualitatif saja, iaitu itu dinamakan kaedah tunggal kualitatif. Okey, kita tengok sedikit perbezaan. Okey, esok sebenarnya perancangan pakcik pada 15 Ramadan, pakcik akan buat 25 perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif. Untuk hari ini pakcik nak tunjukkan general dulu sebab kita nak bincangkan tiga keadaan ni, tiga kaedah ni. Apa tu kaedah monomethod, apa tu kaedah mixed method dengan multi method. Okey. Jadi kita pergi yang pertama, yang monomethod yang tunggal ni kita boleh kata sebagai asas penyelidik boleh diklasifikasikan kepada kualitatif dan kuantitatif. Okay. Penyelidik kualitatif bertujuan untuk memberi pandangan awal dan menghasilkan teori atau dipanggil teori building. Sebaliknya, penyelidikan kuantitatif dia nak menguji hipotesis ataupun teori testing. Kan? Dan memberikan bukti yang empirikal. Empirikal adalah satu bentuk finding atau pendapatan. Sekiranya dalam penyelidikan kualitatif kita menggunakan kaedah induktif, sebaliknya kuantitatif menggunakan diduktif. Dan kita pun dah cover itu dalam sesi pengenalan, siri sebelum ni dalam metodologi. Sekiranya kita gunakan pendekatan induktif, iaitu dalam kualitatif menggunakan sampel yang kecil, dan sebaliknya kaedah kuantitatif menggunakan diduktif, menggunakan sampel yang besar. Dari segi aspek kelebihan dan juga kekurangan, dalam kualitatif dan kuantitatif merujuk pada buku-buku, ada yang mengatakan kajian kualitatif adalah jimat masa dan kos. Begitu juga dengan kaedah kuantitatif, dia akan jimat masa dan kos. Tapi masa yang sama, ada beberapa sekolah juga mengatakan sebaliknya bahawa ada kajian kualitatif sebenarnya melibatkan masa yang panjang dan melibatkan kos yang tinggi. Begitu juga dengan kuantitatif melibatkan kos yang tinggi dan juga masa yang panjang. Dalam konteks ni kita akan cover ataupun kita kena ambil maklumat yang lebih jelas dari segi konteks strategi penyelidikan. Okey, strategi penyelidikan ni mungkin pakcik tak boleh nak bincang dalam tips bulan Ramadan ni kerana banyak sebenarnya dalam strategi penyelidikan. Kita memang perlukan masa yang panjang untuk cover yang ni. Contoh nak cover apa itu survey, apa itu eksperimen. Dua ni dalam kuantitatif survey dengan eksperimen ini pun ambil masa yang lama. Kita nak belajar strategi penyelidikan grounded theory, action research, case study, fenomenologi, etnografi, apa lagi? Banyak lagi yang kita boleh cover dalam strategi penyelidikan. Jadi untuk sesi motivasi untuk tip Ramadan ni, pakcik tak masukkan yang tu. Jadi kita ada 5 je topik yang kita nak cover dalam tips Ramadan ni, dan hari ni dah kita masuk dah hari yang ketiga kan untuk metodologi. Kita ada esok dari segi perbandingan kuali dan kuantitatif, yang terakhir adalah persampelan dan populasi dan persampelan. Jadi dalam kualitatif kita tahu kita menggunakan exploratory,
dan juga explanatory yang mendalam dan terperinci, dan juga deskriptif. Okey, deskriptif boleh dua-dua, dalam kualitatif pun boleh, dalam kuantitatif boleh. Seronok sebenarnya nak cerita tentang kualitatif dan kuantitatif. Justru itu besok memang spesifik kita akan bincang 25 perkara perbandingan. Okey, sekiranya kualitatif dia bukan bersifat non numerikal, dia bukan bersifat numerikal dan statistik. Sebaliknya kuantitatif bersifat numerikal dan statistik. Jadi perbandingan ni kita akan cover besok untuk 25 aspek. Okey, selain daripada kaedah monometod dan kaedah tunggal, kita ada kaedah campuran dan kaedah pelbagai. Kaedah gabungan dulu. Okey, kaedah gabungan merujuk kepada satu reka bentuk yang mana pilihan penyelidikan dalam menjawab persoalan dan dia juga objektif kajian, kita memerlukan kedua-dua kaedah. Bila sebut dua kaedah, contohnya dalam kuantitatif, kita menggunakan kaedah survey. Dan satu lagi kaedah dalam kualitatif. Kaedah kualitatif menggunakan case study dan kaedah kuantitatif menggunakan survey. Jadi ada dua kaedah. Satu kaedah dalam kuanti, satu kaedah dalam kuali. Okey, kuali tadi case study, kaedah kuanti tadi survey. Dan berlaku dua metod. Satu metod kuanti dan satu metod kuali, dia jadilah mixed method. Bila melibatkan mixed method ni, kita akan berlaku triangulasi yang mana adanya instrumen kita akan guna soal sidik, kita akan guna interview atau membual dan juga mungkin observation atau dokumen. Jadi bila kita gunakan tiga kaedah ni dalam di samping meningkatkan kesahan yang kasih menunjukkan ada triangulasi di mana kita tidak bergantung dengan satu instrumen iaitu soal sidik saja, tetapi kita juga disokong oleh saling melengkapi dengan adanya soal sidik, temu bual, observation ataupun dokumen. Jadi adanya gabungan satu kuanti dan satu kuali itu menjadikan mixed method. Okey, jadi pengumpulan data lebih luas. Okey, teknik pengumpulan dan prosedur analisis kena ikut. Kalau data collation tu dalam kuantitatif, kita ikut cara kuanti. Kalau dalam pengumpulan data tu kaedah kualitatif, kita gunakan kualitatif. Kualitatif gunakan case study, kita gunakan cara case study. Gunakan survey, kita gunakan cara survey. Tetapi bila kita dah dapat dapatan, dah dapat result, kita akan interpretasi bersama dalam menjawab secara spesifik kita punya objektif ataupun persoalan kajian. Okey, itu kaedah gabungan. Iaitu menggunakan satu, at least minimum. Dua pun boleh, tapi satu kaedah dalam kuanti, satu kaedah dalam kuali, gabungan itu jadikan sebagai mixed method. Okey, seterusnya adalah kaedah pelbagai, multi method. Okey, multi method ni ada dua. Multi method kuanti, multi method kualitatif. Maksud dia sekarang ni dalam kuantitatif kita ada dua, iaitu eksperimen dan juga survey, tinjauan. Kita guna dua-dua tu. Eksperimen pun kita guna, tinjauan pun kita guna. Itu nama dia multi method kuantitatif. Okey, dalam kajian kualitatif kita guna action research, kajian tindakan. Masa yang sama kita dalam nak mencapai beberapa objektif yang lain, kita gunakan case study. Jadi kita gunakan dua, kajian tindakan dan case study. Itu nama dia multi method kualitatif. Okey, yang ni ada satu lagi yang jarang diperbincangkan, iaitu multi method mix. Okey, bila multi method campuran ni bermaksud dua dalam kuanti dicampur dengan dua dalam kuali. Maksudnya macam tadi, dia guna eksperimen, dia guna survey, dia guna action research, dia guna case study. Maksud dua dalam kuali, dua dalam kuanti. Itu dia panggil multi method mix. Tapi jarang diperbincangkan tentang multi method mix. Jadi gunakanlah kaedah gabungan. Ada satu kaedah metod kuanti dan satu kaedah kualitatif yang dipanggilkan sebagai kaedah gabungan atau kaedah campuran mixed method, ataupun kita gunakan dua dalam kuanti, dia panggil multi method kuantitatif, dan kita gunakan dua dalam kualitatif, kita panggil multi method kualitatif. Tapi dalam research, bila kita gunakan mixed method ataupun multi method, kedua-dua ni menggalakkan kita menggunakan triangulasi. Maksudnya tidak bergantung pada satu kaedah, iaitu hanya survey. Tapi kita boleh gunakan temu bual dan juga observation dan dokumen. Bila ada tiga tu, kita namakan sebagai triangulasi. Dalam mengukuhkan kesahan, validity dan saling melengkapi, tidak tergantung dengan satu instrumentasi. Okey. Okey, ini saya ada ringkas, gambar rajah kita boleh tunjuk. Methodology choice. Okey, dalam methodology choice ni, pilihan metodologi kita pecah pada dua. Mono method dan multi method. Mana mixed method? Okey, dalam multi method tu kita pecah nanti. Okey, dalam gambar rajah ni, lakaran ini dia buat dua je. Kita boleh buat lakaran lagi tiga, mono method, multi method, mixed method.
And okay, kita go through satu-satu. Monometric dia kuantitatif atau kualitatif study atau kualitatif atau kuantitatif research. Satulah kuanti atau kuali. Okay, kemudian multi method. Okay, multi method ada dua. Multi method dengan mixed method. Okay, kalau multi method tadi dia pecah dua je. Multi method kuanti, kita gunakan dua kaedah dalam kuanti di survey dan interview. Kita guna multi method dalam kualitatif. Contoh tadi action research dengan case study. Dan kedua adalah mixed method, kaedah gabungan. Mixed method pecah dua, okay, dalam kes ni. Dia ada mixed method model dengan mixed model research dengan mixed method research. Kita ada mixed method ada dua, mixed model research dengan mixed method research. Okay, yang pertama tu mixed model. So kita ada gabungan beberapa model. Okay, satu lagi yang banyak orang guna adalah mixed method research. Dalam mixed method research ada pecah dua, satu kategori simple, satu kategori kompleks. Okey, dalam mixed method pecah dua, satu kategori simple, satu kategori kompleks. Okey, dari kategori mixed method simple dia adalah satu partially integrated single phase sequential missing. So dia kategori sequential lah, and sama ada explanatory ataupun explanatory. Very simple, very direct, and embedded sequential secara berturutan antara kuanti dan kualitatif, explanatory dengan exploratory. So kita ada beberapa kategori dalam mixed method, kategori macam transformation, concurrent. So tu kategori mixed method research yang kompleks, fully integrated double or multiple phase concurrent missing. Dan kita ada concurrent mixed method ataupun transformative mixed method, tu kategori yang kompleks. Dan kategori sequential explanatory atau sequential exploratory itu kategori simple dalam mixed method research. Okay, kita dah sudah cover monomethod kaedah tunggal, kita dah cover kaedah mixed method ada dua, mixed model research dengan mixed method research, ada kompleks dan simple, dan kita dah cover multi method, ada multi method kuanti, multi method kualitatif. Okey, itu saja perkongsian pakcik untuk hari ini 14 Ramadan untuk topik pemilihan metodologi penyelidikan supaya kita faham dan kita tahu dalam menjawab objektif dan persoalan kajian kita boleh guna sama ada monomethod tunggal, kaedah campuran mixed method ataupun multi method. Okey, kita berjumpa lagi dalam 15 Ramadan untuk topik 25 perbandingan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif secara mendalam dan terperinci. So kekurangan dan kesilapan pakcik hari ini, pakcik mohon maaf. Terima kasih semua, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.